Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod 2 podcast KB Perdagangan bersama saya Madam Nur Azlin dan tetamu undangan saya di belah kiri, sahabat seunit, rakan seperjuangan, Puan Kartini. Hai, Waalaikumsalam. Tadi dah bagi salam, jadi saya jawab dulu lah. Baik. Waalaikumsalam. Okey Tini. Okey Tini, untuk makluman lah program podcast ni kan sebenarnya tujuan dia kita nak memperkenalkan KB Perdagangan ni kepada mata masyarakat, kepada komuniti sekolah tentang kewujudan kami, tentang amalan-amalan terbaik kami baik dari segi PDP ataupun dari segi gaya hidup kami lah di sini, warga sekolah keseluruhannya lah. Kan? Betul. Itulah dia. Kita ni kat mana sebenarnya, macam lain. Hari ni kita berpodcast dari Galeri Dagang. Kat belakang kita ni semuanya kejayaan-kejayaan yang kita capai dari tahun dulu hinggalah sekarang. Ada banyak kejayaan yang kita capai. Menarik kan? Betul lah, betul. Jadi galeri dagang galeri dagang ni sebenarnya saya rasa macam dalam proses penambahbaikan. Ya. Dia belum siap lagi. Belum siap. Okay. Tapi kita ambil yang belakangnya background macam ni lah. Baru Jadi, nampak. Kan? Belum nampak sepenuhnya. Tapi bila dah elok, dah betul-betul lengkap, pasti Kita bersiaran lagi. Sudah pasti. Okey. Ini masa episod pertama kan ini saya bersiaran dengan Miss Huda Hussein. Okey. Jadi Miss Kawan Huda, saya juga tu. Ya, member kita juga. Jadi Miss Huda, dia dengan saya ada persamaan tau. Kami berdua pernah berkhidmat di SMV, SMT yang lain sebelum kami berdua berpindah ke sini. Tapi Tini tak. Tini posting di mana? Cuba cerita dengan rakan-rakan semua. Saya lepas belajar tu memang saya mulakan saya punya bidang pekerjaan tu di sinilah di KB Perdagangan. Tapi masa tu nama dia SMT Perdagangan, Sekolah Menengah Teknik Perdagangan. Macam tu. Oh, tahun bila tu Tini? Tahun 2001. Saya masuk sini 18 Jun 2001 dengan lebih kurang 6 orang ke 7 orang cikgu-cikgu baru masa tu. Oh, ya ke? Itu fakta menarik. Tini lapor diri pada tahun yang sama seperti saya di sinilah. Ketika tu SMT kan? Ya, betul. SM Teknik Perdagangan tahun 2001 bulan Jun. Tapi berapa bulan? 18 Jun. Itu je yang tak sama. Bulan sama, tahun sama. Tetapi saya sebenarnya saya lapor diri 1 Jun. Waktu tu cuti sekolah. Saya masa diri tu dah naik cuti sekolah. Itulah satu perbezaan antara kita kan. Jadi adalah selang hampir 2 minggu lah. 2 minggu. Okey, 2 minggu. Jadi masa saya lapor diri dulu, kita orang bertiga je. Apa Tini? 7 orang. 6 ke 7 orang. Tapi itulah sekarang ni tinggal saya seorang. Ya Allah. Saya seorang je di sini. Siapa tu Tini? Saya tak ingat lah. Kalau tak silap saya masa tu saya bersama Puan Ruzila. Okey, cikgu kimia, Ruzila lagi. Dengan Puan Siti Salmah. Cikgu matematik, saya ingat lagi. Siapa lagi? Salwati, cikgu bahasa Melayu. Okey. Lepas tu ada lagi. Puan Azura. Azura? Ini Azura yang senior tau, bukan Azura yang sekarang ni kan. Okey. Azura Mahat. Okey. Saya ingat. Dah meninggalkan saya di sini. Allah kan tapi kita tetap di sini macam lagu lah Tini. Okey lah. Saya setia. Saya pun. Macam tu lah kita kan. Okey, baik. Kesetiaan Tini tu saya rasa kita dah tak ramai lah kot. Yang generasi setia tu dah tak berapa ramai rasanya. Yelah. Kalau pelajar kita datang balik sinilah, kalau nak melawat sekolah, saya rasa mereka ramai dah tak kenal dah cikgu, ya tak?
Ya. Ramai dah tak kenal. Sebab ramai cikgu baru juga dan ada cikgu-cikgu yang senior pun dah bersara kan. Betul juga, betul juga. Itulah jadi kan ini yang special, inilah yang special pula, minta maaf. Ini yang istimewa tentang Puan Kartini. Puan Kartini boleh berkongsi dengan kita tentang pengalaman beliau hampir 24 tahun di KV Perdagangan, dari zaman SMT ke SMV, balik ke SMV, kemudian ke KV. Macam mana rasanya Tini? Dia kalau nak cerita rasa tu macam-macam rasa dia. Dia macam siakap 3 rasa tu lah. Masam, manis semua cukup lah kan. Tapi pertama sekali yang saya rasa ialah bersyukur lah. Kerana sehingga kini masih bekerja dan sudah pun menjangkau 24 tahun. Lama? Medium maksudkan rasa tu rasa yang macam mana tu? Ya, betul juga lah. Saya sepatutnya lebih spesifikkan. Okey, jadi kalau kita cakap pasal rasa ni kan, 24 tu tentu melalui pengalaman yang pelbagai, tapi kita mulakan dengan perasaan suka lah. Kita tak nak cerita yang sedih-sedih dulu, kita cerita yang nanti menangis pula ya betul dah lah. Hari ni sehari suntuk hujan kan. Okey, kita cerita yang suka sepanjang 24 tahun di college kita. Tini rasa apa dengan perkembangan dulu hingga kini? Okey, kalau dari segi fizikalnya alhamdulillah lah kan. Kita sekarang ni dah ada banyak kemudahan. Betul. Lepas tu sekolah kita dah makin cantik. Betul. Kalau yang lain dapat lihat dalam majalah sekolah. Betul. Saya cikgu majalah sekolah juga lah dulu. Kan? Promosi sikit. Okay. Betul. Dapat kita lihat sebenarnya pembangunan fizikal yang berlaku dari zaman SMT ke SMV dan ke KV. Itu perkara yang saya rasa macam menggembirakan jugalah sebab kita ada banyak kemudahan, mudah untuk kita menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran, mudah kita menjalankan kerja-kerja lain selain daripada mengajar. Dan kemudian KV kita dah mencipta banyak kejayaan. Semasa saya bertugas sebagai penyelaras majalah sekolah, ni tak tahulah nak kata gembira ke sedih. Saya menghitung setiap kejayaan. Jadi saya membandingkan tahun ni, banyak ni kejayaan. Tahun berikutnya, banyak ni. Kan? Benda tu pun pada saya dah cukup mendatangkan kegembiraan. Bila kita nampak rakan-rakan kita berjaya dalam pelbagai pertandingan, pelajar-pelajar kita berjaya mengharumkan nama sekolah pun dah cukup menggembirakan. Ya, betul. Maksudnya perubahan college vocational bukan saja pada status nama dia, tetapi perubahan dari segi fizikal, prasarana, perubahan dari segi landscape pun saya rasa. Kan? Landscape pun berubah. Saya rasa kalau dulu depan galeri ni ada apa? Ada pokok yang besar. Ada pokok besar. Ya. Ada meja batu. Ada 3 batang. 3 batang pohon yang besar. Betul. Sekarang kita dah ada zon lingkaran ilmu. Dekat situ pelajar boleh duduk untuk membaca, untuk belajar, berjumpa dengan pensyarah atau cikgu. Benda tu dah sangat memudahkan lah sebenarnya. Betul. Jadi semakin selesa. Kemudian saya ingat lagi waktu keseluruhan kawasan college kita ni diberi bukanlah wajah baru, dia cat baru. Tu yang sehingga kini warna kuning biru tu boleh dilihat dari jauh rasanya. Punyalah menyelah lah boleh dikatakan gitu. Itu dari segi fizikal, dari segi ni. Lepas tu Tini pula kerana berada dalam sidang redaksi. Kan nama istilah dulu kan, sidang redaksi. Tapi sekarang tak pakai dah. Ada jugalah. Ada juga. Dalam buletin tu ada juga sidang redaksi. Tetapi penglibatan pelajarnya tidak sebanyak semasa saya menguruskan majalah sekolah. Yelah. Okey. Jadi sekolah kita ni kan mencatat banyak sangat. Sebab itulah kita ada galeri. Betul. Sebab itulah kita kat sini. Betul. Sambil-sambil tu kita nak tunjuklah juga kejayaan-kejayaan yang kita ada ni. Ya. Betul.
Tapi itulah, kalau nak cerita kejayaan College Vocational Perdagangan ni, satu episod pun tak cukup rasanya. Okey. Tak apa. Kita sambung lagi cerita kita tentang datang beramai 7 orang. Waktu tu Tini lapor diri dengan siapa ya pengarah ketika tu? Saya ni buat tak tahu je, saya tahu jawapan apa. Okey, silakan Tini Padahal jawab sama dulu. je. Dia tahu jawapan dia. Okey. Masa tu saya melapor diri dengan pengetua Puan Hajah Wan Fatimah binti Ahmad. Ya, betul. Puan Hajah Wan Fatimah binti Ahmad. Beliau pun dah bersara bertahun dah, kan? Dalam Saya dia rasa bersara tahun 2004. 2004, betul. Dan saya rasa salah seorang pemimpin yang cukup hebat. Dan bagi guru-guru yang lama berkhidmat di sini, tetap akan menitip namanya di lidah kita tau. Betul. Sebab begitu kuat. Dia ada aura yang apa tersendiri. yang dia ada macam yang sampai tak boleh suka nak Puan dilupakan. Hajah Wan Fatimah ni dia macam ni nak cakap dia ada aura lah. Maksudnya kita hormat dia. Ya. Dengan cara dia dia memang lain lah. Ya, betul. Tapi dia lain daripada yang lain. Beliau lain daripada yang lain, dan beliau pun sebab dia bersara 2004, jadi dia bukan Gen X ke, dia bukan millennial, dia kiranya kategori, tak silap saya, generasi baby boomers lah dulu. Jadi mereka mempunyai etika kerja yang sangat berdisiplin. Betul? Mempunyai ketegasan, prinsip. Jadi itu perkara yang kami masa mula-mula datang kan, macam mula-mula macam betul-betul seram kan. tau. Macam takut je. Ya. Tapi Macam, sebenarnya Puan Wan Fatimah tu baik. Ya. Baik. Dia mengajar kita banyak nilai-nilai atau ciri-ciri betul. pemimpin. Betul lah. Sangat banyak. Betul. Saya sendiri walaupun Madam pernah berkhidmat di SMV yang lain, bila saya datang sini, saya macam kena belajar balik tau Tini. Macam balik semula. Walaupun saya ada pengalaman, saya bukan kategori guru baru, tapi saya kena belajar semula. Sebab bimbingan beliau tu untuk mengambil cakna perkara-perkara walaupun kecil-kecil perkara macam ketelitian yang ada pada diri Tapi dia. kan madam, bukanlah bermaksud pengarah-pengarah yang selepas beliau tu tak baik. Pada saya setiap pengarah tu ada kelebihan dia sendiri. Betul. Kan? Kita kenal, kalau kita sebut macam saya dah melalui lama 7 lah kita. 7 pengarah. Cuba kira. Puan Hajah Wan Fatimah. 1. Okey, lepas tu kita ada Puan Hajah Zaliha. Betul. 2. Lepas tu kita ada Papa Chia. Ke Siapa dulu? Cik Chia. Betul. Okey. Ya, Papa Lepas Chia. tu kita ada dia biasakan papa kan. Itulah. Lepas tu kita ada Puan Puan Hajah Becik. Zanaria. Puan Becik dulu ke Hajah Zanaria? Hajah Zanaria. Puan Hajah Zanaria dulu. Kemudian Hajah Zanaria, Puan Becik. Lepas tu kita ada Tuan Haji Yusof. ya, Hajah Becik. Ke ada lagi? Salah ya. Alamak. Ada lagi. Alamak. Kita kena ada talian hayat lah kat sini. Tuan Director tolong. Okey. Kita terlepas 1 lah. Kita kira 5. Patutnya 6 Alamak. Kejap kita kembali. Sekejap. Mana silapnya? Sekejap. Lepas. Puan Haji Halifah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Okey. Nampak sangat kan kita dah lupa-lupa. Bukan. Kita dah tua. Ni Puan episod Hajah kedua Halifah. saya diingatkan sebab saya dah tua. Okey, baik. Okey, lepas Hajah Halifah. Tuan Haji Yusof. Tuan Haji Yusof, betul? Dan sekarang Puan Hajah Hasfah. Ada satu lagi Tini. Tuan Haji Roslan. Oh ya, Tuan Haji Roslan. Bapa kedua kita. Betul. Banyaklah maknanya kita dah melalui zaman-zaman Ya Allah, pengetua dan pengarah. Hampir 10 tak? Banyak dah. Hampir 10. Dan mereka silih berganti, tapi kita tetap di sini Tini. Dia macam aku yang masih di sini. Allah sedihnya. Kan? Aduh.
Nasib baik tak ajak karaoke kan. Kalau tak dah boleh dah. Ni hampir-hampir ni mic pun dah nak nyanyi lagu Saloma. Dah dekat dah. Okey, baik. Alright, itulah dia kan. Kita dah menyaksikan dan kesemuanya memberi impak. Kita tak boleh nafikan setiap individu pemimpin yang hadir di Ada nilai yang dia tinggalkan yang perlu kita teladani. Betul. Semua buat sumbangan. Semua ada keistimewaan masing-masing. Betul. Okey lah, betul lah. Dan kita ni kan hasil daripada didikan mereka jugalah. 10 orang bos, 10 bosses and 10 experiences lah. Itu yang memang luar biasa lah. Okey lah Tini, tu cerita pasal kita kan. Tapi diri kita sendiri, kita rasa tak perubahan sepanjang 20 tahun lebih lah kita mengajar. Diri kita, Tini rasa apa? Dia kalau tanya perubahan ni yang paling berubahnya ni dari muda sampai ketua hari dah tu. Oh sorry. Okay. Daripada berbanding zaman pada mula-mula kita bekerja, mula-mula kita mengajar, waktu tu kita memang orang kata macam zero. Ya, betul. Kan? Kita tak tahu macam mana nak tackle pelajar. Kadang-kadang datang masalah kita tak tahu macam terkapai-kapai nak hadapi, nak selesaikan macam mana. Tapi bila makin lama kita bekerja, pengalaman yang kita lalui itu dia membantu kita menyelesaikan satu persatu masalah. Macam tu. Saya nampak tu begitulah. Dan dia mengajar saya lebih bertenang apabila kita berhadapan dengan satu-satu masalah. Sebab apa? Kita dah ada pengalaman-pengalaman yang kita kumpulkan daripada sebelum. Kalau Madam Sri macam mana? Betul. Itu yang saya baru nak cakap. Yang sebenarnya kan kita selalu takut tua. Tapi sebenarnya tua tu dia ada indah dia. Dia ada indah dia. Yang paling mahal kan, macam saya sendiri dah 29 tahun berkhidmat. Saya belajar tentang erti kematangan. Dan saya rasa kalau saya refleksi diri saya, waktu saya muda dulu lagi kuat marahnya, cepat berlentingnya. Itu samalah. Memang Hot FM lah. Dulu Hot FM. Tapi saya rasa bila dah berumur ni kan, macam kita dah kita macam Cool FM apa. Cool. Dulu Hot FM, betul kita jadi Cool FM pula. Tukar radio channel lah. Tapi bila macam lama sikit kita dah jadi Suria FM. Betul. Mancar sikit. Betul, jangan jadi asyik dah. Okay, tak adalah dengan radio Betul. Kita memang tu lah, kita generasi tu. Kita masih tengok TV. Budak-budak sekarang mana tengok TV. Saya tak ada TV, tak boleh hidup rasanya. Kalau kat rumah mesti ada 2, peti ais, TV. Saya mesti ada radio. TV tak ada, saya boleh lagi. Radio. Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi maksudnya kita masih bergantung pada satu media masa. Satu device ke macam peranti lah. Walaupun itulah dia. Okey, itu kita terasa kematangan pada diri kita. Tapi kan macam Tini sendirilah. Tini bila berada di sini, saya nak lebih personal sikit kalau Tini izinkan ya. Macam Tini rasa tak ujian yang baru berlaku pada Tini, ujian kesihatan tu mengubah cara lihat perasaan Tini. Cuci sikit tentang dia maksudnya yang macam personal lah gitu. Ya. Kalau dikaitkan dengan sekolah ke apa? Tak ada kali ni. Kita cerita pasal diri Tini personal. Kalau secara jujurnya selepas saya sakit tu banyak benda yang saya belajar kan. Kita mula menyedari bahawa banyak kekurangan sebenarnya diri kita ni. Dan saya mula rasakan bahawa tak ada benda yang lebih berfaedah dalam hidup kita melainkan kesihatan dan ketenangan. Betul. Kita kalau ada duit banyak macam mana pun, kita tidak akan mampu membeli ketenangan. Yalah. Betul. Itu memang orang kata macam sangat susah lah untuk kita capai. Jadi bila saya sakit ni, saya mencari-cari apa sebenarnya yang saya perlukan dalam hidup saya kan. Lepas tu bila saya dah sihat ni, saya muhasabah dirilah sikit kan. Muhasabah diri sikit. Saya rasa saya perlukan ketenangan. Jadi kita kena fikirkanlah cara bagaimana untuk kita dapat ketenangan. Tapi kata ini, macam mana nak tenang? Kerja stres. Tu payah tu. Macam mana kita nak tenang bila keliling kita stres? Dia sebenarnya kerja stres, tak kerja pun stres.
Kata doktor tu lah. Betul. Kalau kita tak kerja pun kita stres juga. Betul juga. Kalau kita kerja memanglah kita akan stres. Tapi apa yang doktor tu sarankan pada saya, kena pandai urus stres tu. Dia memang cakap memang senang lah kan. Betul. Tapi kita ni nak dapatkan pengurusan stres yang betul tu, kita tak boleh pukul rata semua orang sama. Betul. Macam saya adalah cara saya sendiri untuk saya hilangkan stres tu macam mana. Mungkin cara madam pun lain kan. Kita tak tahu lah. Tapi cara saya lain lah. Cara madam pun lain. Tapi memang kita kena usaha lah untuk atasi stres tu. Stres tak bagus sebenarnya. Betul. Macam saya kan, bila melihat Tini diuji, saya sendiri tak melalui ujian yang sama. Tapi saya boleh bayangkan. Tapi saya bangga sangat tahu dengan Tini. Sebab macam Tini sangat macam Tini pada saya lah, Tini berpijak di bumi nyata lah. You realistic tau. You tak menafikan. Memang you mengaku. You rasa down. You rasa redha. You mengaku semua tu. Ada orang kan, dia macam terpaksa macam nak buat satu toping lah. I okay, tak I boleh okay. macam tu sebenarnya. Tak ada apa-apa. I okay, tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dalam ada. Tak boleh. Kalau kita kita tak boleh nak menafikan apa yang kita rasa atau apa yang kita lalui, sebab kalau kita menafikan atau menidakkannya, dia akan buat kita bertambah stres. Okay? Itu satu. Yang kedua, cara untuk kita capai ketenangan lah. Macam saya sendiri, salah satu caranya lah, kita kena berdamai dengan apa yang kita lalui. Nanti insyaAllah ketenangan tu akan datang perlahan-lahan. Kalau kita banyak sangat mempersoalkan kenapa itu dan kenapa ini, kenapa tu, bertambahlah stres tu. Betul. Jadi macam kita ikut je apa yang Allah bagi, insya-Allah ada ketenangannya. Macam tu. Betul juga. Tapi memang kena kuat lah. Dia kena kuat. Kuat fizikal ke maksud mental kena kuat. Tu yang mahal tu. Fizikal kalau nak kira kuat ni macam kaki macam dah sakit juga ni. Betul. Fizikal kita tak. Kita pun di mamah usia satu kan madam. Kalau saya ada terbaca satu artikel, dia kata sakit ni sebenarnya dia memerlukan semangat untuk sembuh. Okey, maksudnya macam ni, bila saya baca, saya fahamkan tu, kadang-kadang sakit kita tu tidak seteruk mana. Tetapi disebabkan semangat kita tak kuat, kita rasakan sakit tu teruk. Macam tu. Maksudnya kita ni yang macam salah tafsir lah keadaan tu. Dia macam kita besar-besarkan. Apa yang ada dekat fikiran kita tu, kita yang ciptakan dia sendiri. Jadi minda kita ni sangat berkuasa tau. Ya, betul. Dia boleh mengubah kita. Ya. Banyaklah yang saya belajar lagi, yang saya betul. baca buku kan sepanjang sakit tu. Alhamdulillah lah. Bersyukur kerana diuji, sebab dekat situ banyak benda yang saya belajar. Ya Allah. Itu sangat madam hargai. Saya nak petik kata-kata Tini tadi, macam bersyukurlah bila diuji. Betul. Sebab ujian itu ia membawa banyak perkara yang perlu kita pelajari. Betul. Kadang-kadang kita tak sedar. Kan? Kita terlalu macam kita terlalu rasa macam kita boleh untuk semuanya. Tapi bila Allah duga kita tu, dekat situ baru kita tahu, okey, yang ini aku memang betul-betul kena berserah. Dia macam tu. Itu yang kadang-kadang orang fikir dia ada kuasa, dia ada duit, dia boleh mengubah semuanya sesuka hati macam tu kan. Tapi pada saya lah, kalau saya ni diuji dengan sakit, saya sedar yang ini memang saya tak boleh. Saya memang hanya bergantung kepada Dia yang menciptakan kita. Masya Allah. So dekat situ ialah salah satu cara tau madam untuk kita rasa tenang. Betul. Agaknya kan itu yang Kak Lin madam lah dapat rasakan. Sebab Tini diuji dengan kesihatan untuk mendatangkan rasa tawakal kepada Allah. 100-200% pada Allah. Dan Kak Lin walaupun madam sendiri, walaupun tidaklah diuji dengan kesakitan, tapi bila saya dianugerahkan rezeki anak istimewa, saya ada perasaan yang sama. Macam ada satu titik dalam hidup saya,
yang memaksa saya kena serah pada Allah. Yes. 200-300% saya kena serah Ya. secara total. Jadi dalam hidup kita, berapa lah, saya pun dah 50 lebih kan. Tini menghampiri 50 kan. betul. Jadi kita kena lalu satu titik dalam hidup tu yang mengajar kita tentang tawakalilah. Dan saya rasa bila kita dah capai tu, aduh, Kita akan lebih nampak jalan Ya, macam ya. mana kan. itulah indah. Sebab tu saya kata bersyukur kerana diuji. Cuba kalau dibiarkan melalui kehidupan yang sama je kan. Ya, betul juga. Betul Bahaya juga. juga sebenarnya. Jadi syukurlah diuji. Yalah. Dan apa dia, satu nilai murni saya dapat, jangan takut tua. Betul. Sebab dia ada indah dia. Memanglah badan tak kuat, sakit sini sakit sana, tapi dia akan memberi mental yang lebih apa orang kata, macam ada kekuatan untuk memilih fikiran yang lebih positif. Betul. Saya rasa itulah antara hikmah bila kita menjadi matang tu lah. Kan Betul. itulah dia. Itulah kan. Tapi support sistem sokongan yang Tini rasa boleh nyatakan tak sewaktu tempoh sakit tu? Masa saya sakit tu sudah semestinya lah anak-anak saya. Ya. Okay. Suami saya dan ahli keluarga saya. Dan yang paling penting, warga dagang. Wow. Kawan-kawan Warga sekerja dagang, saya, anak-anak murid saya, walaupun ada pelajar tu dia dah habis dah belajar, dah bertahun, dah berkahwin pun, tapi masih lagi datang dan berkunjung ke rumah saya. Itu yang buat saya rasa macam terharu. Touchingnya. Budak-budak dulu. Ya, itu belum Mana lagi dia tahu yang Tini sakit? Instagram. Itu belum lagi yang Okey. mendoakan tu. Masya Allah. Saya rasa macam sebab tu saya rasa macam bila Allah uji sakit, bertuahnya aku. Ya. Lepas tu saya rasa macam ramainya orang sayang aku. Gitu. Ya, betul. Saya boleh tengok lah sebab saya pun antara mereka yang melawat dan kami datang beramai. Lepas tu ada yang berhajat jumpa Tini. Benda tu kita kena ambil serius lah. Betul. Macam melawat ni dia bukan perkara yang dituntut saja, tapi dia macam dia sangat perlu. Dia proses pemulihan tau. Betul. Kalau kita tak ada amalan ziarah tu macam mana pesakit tu nak pulih tak? Jadi sokonglah sunnah Nabi. Macam tanyalah ustazah. Okey lah, tak adalah saja. Sebenarnya kan ada benda-benda sunnah Rasulullah tu yang patut kita hidupkan lah. Betul. Itulah. Itu memang betul. Itulah Tini. Tapi Tini, Kak Din pun sangat-sangat bersyukur. Berapa bulan Tini sepanjang tu? Saya cuti sakit 2 bulan. 2 bulan. Okey, dalam tempoh 2 bulan, mula-mula tu rasa macam lama sangat-sangat. Ya, kalau saya ceritakan bagaimana saya seminggu pertama menghadapi situasi selepas sakit tu, saya pun rasa macam, macam tu. Kan? Ya, tapi kita kena macam saya cakap tadi lah, tenang dan lalui je. Ya. Nanti hingga di hujungnya tu, adalah yang Allah bagi. Betul. Itu nama pun ujian kan? Nama ujian. Saya pegang tahu masa sebelum saya menjalani pembedahan tu. Tipulah kalau saya rasa tak ada, rasa down macam tu. Sangat tipu kalau tak ada. Sebab saya ni jenis yang takut sebenarnya nak pergi hospital ke apa mana kan. Ya. Okay, tapi saya ada baca satu buku motivasi. Saya tak ingat dah tajuk dia apa. Dia tulis kat situ, manusia merancang dengan usaha. Ya. Tapi Allah mengakhiri perancangan dengan takdir. Masya Allah. Jadi itu yang saya rasa macam, okey, ni takdir aku. Aku dah usaha, ni takdir aku. Okey. So, kita kena terima. Ya, betul lah. Barulah bukti perhambaan. Betul. Kalau kita tak terima. Okeylah Tini. Rasanya kan macam cukup rasa insaf pula kan. Dia macam ni tau. Ya, Mula macam ya. happy-happy. Betul. Ujung-ujung dia macam insaf. Gitu. Tak apalah, baguslah juga kan kita kena tu. Tapi itulah yang saya nak tekankan satu lagi, dagang ni, KV perdagangan ni, dia masa episod 1 kita sebut tentang teamwork, semangat berpasukan yang begitu padu. Dan ia bukan saja di waktu bekerja. Episod 2 pula kita cerita ia juga wujud
apabila rakan-rakan kita diuji. Betul. Dan sokongan padu rakan-rakan, maksudnya kita bukan saja berkawan di bilik guru, di tempat kerja, tapi kita juga bersama susah dan senang lah. Dan saya pun nak mengambil kesempatan nak mengucapkan terima kasih kepada semua warga dagang yang bersama saya melalui tempoh-tempoh waktu-waktu kritikal dalam hidup saya, sehinggalah alhamdulillah sekarang ni dah semakin sihat. Alhamdulillah. Saya pun doakan semuanya sihat-sihat sejahtera selalu. Ya, semuanya sementara kan? Sementara je, sakit sementara, sihat sementara. Tapi podcast janganlah sementara, ada Podcast lagi. Ada lagi episod. Manager kata ada. Ada. Director pun kata ada. Dah keluar dah jadual. Jadual rakaman dah keluar dah. Okey, baik. Jadi itu saja daripada kami di episod 2. Jadi kita sekali lagi akan bersama dengan anda memperkenalkan seorang atau 2-3 orang daripada warga kami supaya kita lebih personal, kita lebih saling kenal mengenali dan semakin menghayati semangat KB perdagangan itu. Betul. Jadi itulah yang kita nak kongsikan dengan semua di luar sana. Baik, itu saja daripada Madam dan juga saya. Okey, kita jumpa sekali lagi di episod seterusnya dan itu saja. Bye.